Okey. Okey, Rehan. Makcik. Dengar. Makcik. Makcik ya. Makcik. Cikgu Mat. Okey. Kak Farihan. Okey, panggil Kak Farihan. Dari mana? Saya mengajar dekat Mana? SMK Kepala Batas Beramperai. Okey. Dekat Serampai Penang okey. Okey. Seorang lagi, Cikgu Zahia. Saya Cikgu Zahia, SMK Meru. SMK? Meru. Oh, Meru. Bukan itu dah main sekolah saya tu. Betul. Oh, ada lawatan ke Jenjarum Penanda Arau. Dah lepas tak silap. Cikgu Mat juga ni, dua-dua Cikgu Mat ni. Cikgu Mat lah. Okey. Kalau Cikgu Mat, saya nak tanya, biasa guna OneNote tak? Tak. Benar dah? Guna apa? OneNote. Kita buat gemuk je. Dia kalau matematik ni, kalau kita guna OneNote memang sangat best lah. Oh, ya ke? Jadi kalau tak guna memang rugi lah. Bolehlah besok belajar. Okay. So, ada lagi tak hak main ni? Someone started. Tak tahulah, sepatutnya ada lagi tapi tak apalah, kita proceed lah. Saya dah record, kita boleh hantar lah dalam grup kita nanti. Hantar kat grup lah. Okey Jadi lah ni saya nak ajak macam mana kita nak guna Microsoft Teams dulu. Okey, semua ada ID MOE tak? Ada. Okey, yang penting ada ID MOE lah. Okey, jadi lah ni saya share screen dulu. Sekejap ya. Okey. Saya share screen dulu. Okey. Jadi pelajaran kita yang pertama yang saya nak ajak, okey. Semua dah login belum dekat Microsoft Teams? Dah. Semua dah login Okey, yang penting kita login dulu kat Microsoft Teams lah. Okey. Jadi mula-mula sekali yang kita kena buat adalah kita kena create team dulu. Okey, team ni apa? Team ni ada kelas kita. Contohnya macam ni tengok sini saya dah add saya punya kelas 4 Delta ni tahun lepas punya ni. Okey, tahun ni ni 5 gamma ada lagi. Jadi kita kena add kelas dulu. Jadi macam mana cara kita nak add kelas? Okey. Nampak tak dekat kanan atas ni ada create or join team. Okey. Jadi kita klik sinilah ya. Okey, create or join team. Okey. Semua dah boleh ikut belum? Dah apa? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh ikut tak? Okey. Bila kita dah klik create or join team tu, okey, dia akan ada dua benda. Satu kita create team, satu kita join team. Okey. Kalau kita nak join group orang, contohnya ada group bawang Hatlin kan, kita nak join kan. Okey, kita masukkan kod dekat sini je lah. So nanti dia akan terus masuk. Okey Tapi kalau ni kita nak create kita punya kelas. Okey, jadi untuk create kelas kita tekan create team. Okey. Jadi create team ni dia ada sorry Man, kita kena boleh Man. Apa doktor? Yang kata kod tadi tu, kita kena buat sendiri ke ataupun dia bagi kod ni? Okey, kod ni guru kelas yang bagi. Okey, nanti kod ni saya ajak macam mana cara nak keluar. Dia ada sebenarnya dia ada 3 cara. Kod tu siapa? Okey, tak apa doktor. Okey, yang pertama kita bagi kod. Jadi dia masuk kod masuk. Okey. Yang kedua kita bagi link. Paling senang bagi link dia. Dia klik link dia terus masuk. Okey. Dan ketiga kita add dia. Macam saya add dia siap-siap senang. Jadi kita ada student punya ID. Nanti kita add seorang-seorang. Start je saya masuk tak sampai 5 minit dah siap dah. Biasanya saya akan createkan untuk dia orang siap-siap. Senang. Okey Okey, sekarang kita belajar untuk create team. Okey. Jadi untuk create team ni, okey, dalam Microsoft Team ni dia ada 4 type untuk team. Okey. Jadi team yang pertama, okey. Team yang pertama ni
adalah kelas. Okey. Kelas ni maksud dia kita punya kelas kita mengajar. Saya sangat recommend cikgu ambil kelas lah kalau untuk kita nak mengajar. Sebab kelas ni dia ada kelas notebook. Okey. Apa kelebihan kelas notebook ni? Okey, guru-guru dia boleh kita panggil dia boleh hantar buku tu kita distribute kepada pelajar. Contohnya saya buat satu buku sains. Dalam buku tu saya dah masukkan nota, latihan, buku teks. Okey. Jadi nanti kita klik saja pada distribute, dia akan hantar kepada semua pelajar kita. Jadi pelajar kita contohnya latihan, kita dah distribute pada pelajar. Jadi nanti pelajar buka saja tim, pergi ke kelas notebook, dia akan nampak buku yang kita hantar. Okey. Dan buku kita hantar tu by individu. Maksudnya kalau dia buat dekat situ, contoh dia buat latihan dekat situ, okey, kita dengan dia saja nampak. Orang lain takkan nampak. Jadi masa pelajar saya buat tu, saya boleh ambil pen, okey, saya boleh tulis tanda pelajar punya tu. Dengan menggunakan OneNote tu lah. Kita boleh tanda siap-siap. Jadi mudah. Jadi tak perlu lagi nak photo state, nak kita bagi kepada pelajar, tak payah dah. Semua pakai ni je, senang. Okey. Dan satu lagi kelebihan pada kelas, kita boleh hantar assignment. Kalau yang lain tak ada assignment. Kelas saja ada assignment. Okey. Kemudian yang kedua ni adalah PLC. Okey. PLC ni untuk kita dengan cikgu lain. Contohnya saya nak buat PLC antara cikgu-cikgu sains. Jadi saya tekanlah pada PLC ataupun kita nak panggil cikgu sekolah lain. Join sekali kan PLC kan. Kita ambil yang ni. Okey, tapi mesti menggunakan ID MOEDL tu. Okey. Staff. Okey, staff ni adalah untuk cikgu-cikgu sekolah dalam sekolah kita. Okey, kelebihan antara staff dengan PLC ni, staff ni dia ada staff notebook. Dia sama macam kelas ni. Cuma beza dia antara staff dengan kelas ni, staff dia tak ada assignment. Assignment hanya ada pada kelas sahaja. Staff tak ada. Okey. Sekarang kita pergi ke ada. Ada ni untuk benda umum. Contohnya kita nak jemput mana-mana orang untuk join menggunakan ID selain daripada MOEDL. Jadi kita akan ambil ada. Jadi kita senang kita nak jemput mereka mai. Okey Jadi sekarang ni okey, yang terbaiknya kita pakai kelas sebab kita nak ajak pelajar. Okey, klik pada kelas. Okey, dah klik belum? Semua dah klik belum? Tak buka pun. Alah, siapa tak buka? Sebab duk tengok ni. Tak apa, kita belajar dulu boleh tak buat kemudian? Tak apa, tengok dulu. Tak apa, tengok dulu. Tu nak tengok ni. Tak apa. Video ni kita record, tak apa, tak ada masalah. Record, nanti kita boleh tengok boleh. Tak apa, tengok dulu nah. Okey. Yang penting kalau ada handphone, tangkap gambar siap-siap. Senang. Nanti nak check balik senang. Okey Jadi contohnya saya masukkan kelas. Okey. Saya masukkan 5 lambda. Okey. Jadi description ni tulislah apa nama? Saya tulis sini nama kelas sains. Okey, tingkatan 5 lambda. Tulislah kalau nak terperinci pun boleh, tapi yang penting saya tahu 5 lambda ni saya ajak sains. Yang penting tu je. Okey. Lepas tu saya klik pada next. Okey, bila kita klik next ni, lah ni dia tengah create team lah. Okey, sekarang ni saya kena masukkan seorang pelajar dalam ni. Okey, contohnya saya masukkan Dr. Ihsan. Okey. Okey, contohnya ni Ihsan Ismail ni saya masukkan dalam kelas saya. Okey, saya masukkan, saya tekan button add. Okey, bila dah tekan add, okey, ni cara yang pertama untuk kita add pelajar, kita masukkan nama seorang-seorang. Okey Nama ni kalau boleh jangan type nama. Kita type dia punya ID. ID dia mula huruf M. M7890 macam itulah dia punya nombor-nombor dia. Okey. Kemudian dah siap semua, kita tekan close dekat sini. Okey. Jadi bila kita dah tekan close saja, okey, ini adalah paparan kita punya Microsoft Teams. Jadi sekarang ni kita dah boleh ajak pelajar kita lah. Okey Okey, setakat tu okey tak? Okey. Boleh nak?
Okey. Kita tak boleh ke ni buat macam yang GC tu? Kita bagi kod. Boleh? Ni Maksud tak ada. Kita saya nak ajar lagi. copy. Okey tak apa ni saya nak tunjuk ni. Sana. Okey. Jadi kalau kita nak bagi link dia sebab dia ada 3 cara. Macam mana kita nak add. Okey cara pertama macam tadi kita masukkan nama satu-satu. Okey. Cara yang kedua adalah kita bagi link. Paling senang kita bagi link je. Okey, cara dia nampak tak ada 3 titik? Okey, klik 3 titik ni. Okey, ambil get link to team. Ni get link to team. Kemudian kita copy ni. Copy, hantar dekat pelajar punya Telegram ataupun hantar kat dia WhatsApp. Okey, nanti dia klik je WhatsApp ataupun dia klik je Telegram tu, automatik dia akan masuk dalam grup ni. Tu paling senang lah, ya. Ataupun satu lagi cara, okey, kita bagi kod. Macam GC tu dia bagi kod kan. Microsoft Teams pun boleh. Cara dia klik 3 titik ni, tekan pada manage team. Ya, 3 titik manage team. Kemudian kita pergi kepada setting. Okey dekat bawah ni dia ada tulis team code. Okey kita generate team code. Okey nanti kita kalau kat dalam plan kita buka lah macam ni. Okey semua lah ni semua masukkan kod 93ICI2L. Nanti dia akan masuklah dalam kita punya team. So mudah. So ada 3 cara. Terpulanglah hak mana kita rasa senang lah. Ya. Jadi cara yang kedua macam mana? Tekan 3 titik tu. Okey, tekan 3 titik ni, tekan ni get link to team. Okey. Nanti dia akan ada URL ni, kita copy, kita bagi dekat Telegram budak ataupun WhatsApp dia. Sekali dia klik dia terus masuk. Ataupun satu lagi cara, kita add secara manual. Cara dia klik pada member, kemudian tekan add ni, masukkan nama seorang-seorang. Itu yang Aman buat dengan saya baru ni kan? Kita masukkan nama seorang. Yang ni student tak perlu ada Gmail ke apa? Student daripada ada ID Google Classroom tu boleh pakai. Yang mula dengan M dash nombor kan? M dash. Pakai itu saja. Setiap budak dia dah ada apa nama? KPM dah bagi ID MOEDL tu. Lah ni kita nak bagi budak-budak kita guna ID tu. Sebab sayanglah dapat ID tapi tak guna kan. Okey. Sampai sini saja untuk kita nak create team dengan kita nak add pelajar. Agak-agak mudah tak? Cara yang kedua tu tak perlu ada ID ke? Okey, cara pertama kita add macam biasalah, kita masukkan nama dia. Itu cara pertama ya. Okey. Cara yang kedua, kita tekan 3 titik ni, kita tekan ni get link to team. Kita copy, kita bagi dekat anak murid kita. Copy link tu lah. Kita copy lah, tekan copy ni, hantar kat depa klik nanti terus masuk. Okey. Dan cara yang ketiga adalah kita bagi kod. Kita tekan ni, kita tekan setting. Okey, kita tekan team code ni, bagi dia nombor ni. Suruh dia join pakai nombor ni. Jadi ada 3 cara untuk kita nak masuk dalam team. Sorry nak tanya, yang cara kedua tu budak tekan link je, tak perlu password lah, tak perlu ID lah. Link dia terus masuk. Senang. Link je tekan sajalah. Tapi bila dah tekan link nanti masuk, dia akan minta ID. Masa tu login guna ID MOEDL tu lah. Okey. Yang penting lah ni adalah pelajar kita, dia kena tahu, dia kena hafal dia punya MOE. Tak perlu hafal, tak apa, janji dia kena tahu. Okey. Cara untuk nak bagi dia tahu, minta dia salin ataupun kita biasanya sekolah dia kena buat kad tau. Dia buat macam ID card, dekat ID card tu dah tulis dah dia punya ID dengan dia punya password. Nanti dia buka tu je, dia type satu-satu lah dia punya tu. Tapi benda ni dia macam ni tau. Dia sekali sahaja. Maksudnya untuk first time nak masuk saja kita login. Lepas tu dia akan terus masuk. Dia bukan macam frog. Frog dulu setiap kali kita nak masuk kita kena login. Setiap kali nak masuk kena login. Jadi leceh. Had ni
sekali je dia login, lepas tu dah kita boleh save dia punya password. Lepas tu dia akan terus masuk dah, tak payah nak ingat password dah, tak payah dah. Cuma kalau dekat sekolah leceh sikit lah sebab kat sekolah ramai orang guna laptop. Jadi dia kena login, log out. Jadi leceh sikit kat situ je lah. Phone dah senang. Kalau pakai handphone suruh depa install kat handphone. Lepas tu dah ada. Lepas tu senang nak guna. Okey Okey, dekat setakat itu okey tak? Okey. Okey no? Okey. Okey. Lepas tu saya tunjuk sikitlah. Okey, jadi dekat sini apa yang kita boleh buat? Okey. Yang paling famous lah ni orang cerita pasal remote learning. Okey, apa maksud remote learning? Okey, remote learning ni kita kalau ikutkan kita mengajar kaedah tradisional, kita mengajar dalam kelas. Okey, sebabkan COVID ni, okey kita tak boleh mengajar dalam kelas, jadi kita remote dia dari jauh. Itu kita panggil remote learning. Okey jadi remote learning ni kita boleh ajak pelajar kita dari jarak jauh. Cara dia macam mana? Mudah je. Ni saya ajak ni Cara dia nampak tak dekat bawah ni ada video. Meet now. Meet now. Ada tak nampak Meet now ni bawah ni ada video kan? Okey. Kita klik je video ni. Kita type subjek yang kita nak, contohnya sign. Okey, kita tekan je Meet now. Pause pasal apa? Mana? Tu, saya tertekan tu pula hilang pula. Semalam tu. Okey, macam semalam. Tak apa. Sebab dia dah masuk. Dia masuk bilik meeting lain. Itu bilik meeting lain. Okey, tak apa. Proceed. Mana? Kita sekali lagi Ustaz. Sekejap saya tunjuk sekali lagi. Saya tak boleh klik. Kalau saya klik meeting tu, saya akan masuk bilik lain. Okey. Tapi cara dia mudah je lah cara dia tekan dekat sini, meet ni. Masukkan, kita nak ajak apa? Sign. Contohnya sign sebatian karbon. Topik yang kita nak ajak, tekan je meet now. Jadi nanti, kita dah boleh meet dengan pelajar kita. Pelajar kita pun nanti dekat handphone mereka, ni dekat handphone kan. Dia tekan je button meet, dia tekan je button join. Dia kena buka kita punya tu dulu lah. Okey, dia akan buka ni. Okey, sekejap saya tunjuk Okey, dia akan buka handphone dia. Lepas tu dia akan buka aplikasi Team. Okey, dekat Team. Okey. Jadi bila dia pergi dekat dia punya team tu nanti, okey, dekat Team, okey, dia akan ada dekat sini perkataan join. Join. Jadi dia klik saja join tu, dia akan nampak kita. Jadi mudahlah. Okey. Jadi setakat itu okey tak? Okey. So ada dua benda lah di situ kan. Pertama nak create. Dia tadi record tak? Record tak record? Ada record. Tengah record. Okey. Kemudian so far dah ada dua lah penerangan Cikgu Ahmad ni. Satu macam mana kita nak create group tadi tu kan. Kelas tu. Lepas tu bila dah create kelas kita nak buat meeting. Kita nak buat perjumpaan lah. Nak buat sesi PDP. So kita kata meet now kan. Meet now. Okay. Jadi bila kita dah meet now, okey macam law ni kita dah jumpa dengan pelajar kita. Okey, jadi apa yang kita nak kena buat? Kita kena share kita punya screen. Yang sekarang law ni saya buat ni. Jadi untuk share screen, kita pergi dekat bawah ni, dia ada dekat tengah-tengah tu, dia ada tulis share screen. Jadi kita akan share screen kita punya ni. Jadi pelajar kita akan nampak share screen kita tu. Bukan muka kita yang penting. Yang pentingnya konten yang kita nak ajak tu. Okey Contohnya macam ni. Okey, contohnya saya buka saya punya ni. Okey, ni contoh tadi saya buat sharing tentang Hour of Code. Ini Hour of Code ni daripada MDEC ni. Ni kalau anak murid kita ni kalau saya sangat recommend lah kalau depa masuk sebab dapat drone ni. Ada 10 biji drone depa bagi. Saya pun duk suruh budak saya buat banyak-banyak bagi dapat. Depa duk kat rumah tak buat apa kan. Baik.
ni buat ni dapat drone. Okey Okey. Bila Jadi tu? apa doktor? Bila dia punya Oh, pertandingan tarikh dia. Ni. Dia ada tarikh dia 1 April hari ni. Oh, 1 Hari ni April sampai 14. sampai 14. Sampai 14. Itu ya saya ni pun kira stamp ni out of code ni. Ya betul. Jadi doktor kena promosi Kena promote ni, kena promote. kena promote ni. Hmm. Ya. Jadi ada 6 cara macam mana depa nak nak dapatkan sijil. Okey, yang pertama depa boleh ikut dance party. Ya, saya padam ni jap. Dance party. Saya padam ni jap nah. Okey. Okey, yang pertamanya yang inilah ya. Dance party ni cara macam mana dapat sijil Dia tak perlu buat ke 66 ni. Dia buat salah satu pun dah okey. Janji bila dia dah habis siapkan tu dia dapat sijil, sijil tu dia akan upload. Dia boleh main AI Ocean, dia boleh main ni Flappy Bird ni game. Depa akan cipta game depa sendiri. Bagus no? Hak ni. Okey. Kemudian yang keempat ni Minecraft. Game juga ni. Okay, yang kelima kita ada Play Lab dan yang keenam Sport. Ni pun buat game juga. Jadi budak-budak kita ni kita boleh latih dia macam mana dia nak coding untuk dia cipta game depa sendiri. Okey. Jadi saya tak mau tunjuk ni, saya nak tunjuk lebih kepada konten kita mengajar. Okey. Contohnya macam saya ajak sains kan. Okey. Jadi saya akan buka macam ni. Saya akan buka saya punya bahan mengajar. Okey, sebab saya dah ada banyak buku-buku tau. Jadi saya nak bincang dengan pelajar tu mudah. Contohnya macam ni. Doktor nampak tak? Nampak. Okey, contohnya hari ni saya nak ajak pelajar saya berkaitan dengan sebatian karbon. Okey. Jadi yang ini adalah satu proses kita panggil proses pengesteran ya. Macam mana kita nak buat ester. Okey Jadi nak buat ester ni, okey, cara dia mudah saja. Kita campurkan alkohol ni dengan asid karboksilik ni. Okey. Jadi bila kita campurkan etanol dengan asid etanoik ni dengan kehadiran asid sulfurik pekat, dia akan menghasilkan ester. Yang atas ni dia akan hasilkan ester. Okey. Kalau cikgu tengok hak saya tulis ni, ni kita panggil digital ink. Jadi bila kita pakai digital ink ni mengajar mudahlah, budak boleh nampak. Sebab saya boleh tulis kat skrin. Tapi kena pastikan kita punya laptop tu touchscreen lah. Kalau laptop tak ada touchscreen tak boleh lah nak tulis. Boleh tulis pakai apa nama? Pakai mouse tapi tak cantik kan. Macam ni nak tulis susah. Kalau pakai pen macam ni kan. Pen ni mudah sikit kita tulis. Okey. Jadi contohnya kat sini jawapan dia adalah pengesteran. Jadi kita tulis sinilah. Pengesteran. Okey. Jadi dia nak kat sini lengkapkan persamaan perkataan. Okey. Apabila etanol kita campurkan dengan asid etanoik. Okey, apa yang dia dapat kat sini? Yang pertama kita akan dapat ester, hasil dia. Ester dan juga ayam kat sini Okey. Okey, nyatakan ciri bahan. Okey, ciri-ciri dia berbau wangi. Okey, satu kegunaan dia untuk menghasilkan minyak wangi. Okey, jadi mudahlah kita nak bincang dengan budak tu. Dan kelebihan Microsoft Teams berbanding, sebab saya tengok ramai tu cikgu kat luar tu pakai Zoom. Saya kata buat apa pakai Zoom? Zoom ni antara Microsoft Teams dengan Zoom, Microsoft Teams lebih stabil. Okey. Dan Microsoft Teams ni dia boleh sampai 250 orang. Zoom boleh. Zoom 100 orang je. Dan Microsoft Teams ni kelebihan dia masa adalah unlimited. Kalau pakai Zoom, setiap 40 minit dia potong. Setiap 40 minit dia potong. Kita kena create, kita kena hantar balik kod baru. Jadi leceh. Yang ini dia tak ada gangguan. Ya, budak klik je link, kita createkan dia punya link. Kemudian kita bagi dekat budak
budak klik link macam yang tadi masuk sini kan. Klik je link tu, automatic kan. Automatic nanti Toy masuk dekat sini kan, senang. Jadi dia kata buat apa nak susah-susahkan diri nak pakai benda yang susah sebab kita dah ada dan benda ni free sebenarnya. Cuma lah ni kita nak mewar-warkan kepada guru sebab guru kita ni tak biasa. Ada juga cikgu saya tengok dia guna Google pun okey juga. Tapi antara Google dengan Microsoft dia stabil sikit. Sebab Google ni dia ramai orang pakai. Lah ni semua orang nak guna Google Jadi dia slow tau. Jadi dia kata baik guna Microsoft sebab Microsoft ni tak ramai orang pakai, dia laju. Dia punya tu okey lah, saya guna setakat lah ni bincang soalan dengan budak saya memang stabil lah, sedap lah pakai. Okey. Okey, setakat itu macam mana, okey tak? Boleh tak? Okey. Palihan dengan Cikgu Halim dah join tu. Welcome Cikgu Halim. Ada Cikgu Halim dah masuk. Tadi Cikgu Suhaimi pun dah masuk tadi tapi dia masuk saat dah keluar balik. Dia masuk saat keluar. Apa lagi bagi dia punya tu je lah. Apa nama? Video tu kat dia bagi biar dia tengok, dia fahamkan lah. Okey. Satu lagi kelebihan Microsoft Teams ni, okey, dia ada fungsi untuk kita blurkan belakang. Sebab kalau kita tengok belakang ni kan kadang-kadang kan kita menganjak serabut kan. Belakang kita tak mau bagi orang nampak belakang tu kan. Okay, jadi kita boleh tekan mode action ni, dia ada blur kat sini. Saya punya background memang blur tu. Kita dah blur kan. Saya punya dah doktor punya dah blur dah. Okey, saya punya blur. Nampak tak? Blur kan? Dah nampak blur kan? You all boleh try tu. Zaya dengan Farihan boleh try tu. Boleh try lah tengok. Cuba try tengok, tekan. Tekan yang tiga tu. Tiga titik tu. Tiga titik tu. Lepas tu tekan blur background. Tekan tu. Cuba tekan dengan Aman. tak ada pun blur, show device setting, enter full screen, keypad, turn off incoming video. Tak ada, dia dekat bawah ni. Dia ada 3 titik tu, more action. More action. Dia ada situ blur background. Ada tak? Dekat phone tak ada kot. Tak ada pun. Dekat phone tak ada. Phone tak ada. Guna phone tak ada. Ada Phone tak put ada. me on hold, share dengan video. Zaya pun pakai phone juga kan? Kak Zaya pakai phone ke? Saya guna laptop tapi tak ada. Dia tunjuk show device setting, enter full screen, keypad, turn off incoming video. Okey, yang itu pakai web ke ataupun pakai app? Pakai apps dia tadi tu. Saya rasa mungkin kena update yang latest punya. Okey. Nanti update latest punya dia akan ada fungsi untuk blur background lah. Okey. Sebab sepatutnya latest memang semua ada. Okey. Satu lagi kelebihan kalau kita pakai Microsoft Teams ni, okey, contohnya lah ni kita buat conference contohnya kan. Kita speaking BI ni. Jadi ada audien kita daripada negara lain. Okey, dia boleh onkan live caption. Maksudnya on subtitle. Jadi apa saja orang tu cakap, kita boleh faham lah. Tapi kena on kan, tukar ke bahasa Melayu lah. So nanti orang tu cakap sorry. Untuk yang dalam team ni belum ada tukar ke bahasa Melayu. Dia hanya ada bahasa Inggeris saja. Jadi at least yang kita tengok dia punya subtitle tu kita faham apa yang dia cakap. Kadang-kadang dia cakap laju. BI kan, dia cakap laju kita tak faham. Jadi kita on kan dekat situ je lah. Okey dah? Okey. Boleh tak saya nak ajak Halim pula? Boleh tak? Boleh. Okey. Tadi kita dah ajak untuk remote learning. Macam mana kita nak buat video call. Okey. Lah ni saya nak ajak macam mana kita nak hantar assignment. Okey. Sebab macam saya biasanya saya akan hantar assignment budak ni senang je. Saya biasa sama ada saya pakai Quizizz ataupun saya pakai Kahoot. Okey. Jadi cara untuk kita nak hantar assignment, okey, kita klik dekat tepi ni dia ada assignment. Nampak tak? Belah kiri ni. Okay. Boleh nampak tak?
Boleh. Nampak. Okey dekat kiri ni dia ada assignment. Kita klik assignment. Lepas tu kita pi dekat kelas yang kita ajar. Contohnya 5 lambda. Okey, saya klik pada 5 lambda. Saya tekan button next. Okey, get started. Okey Jadi dekat 5 lambda ni kita tak hantar lagi lah dia punya sebab saya baru create dia punya kelas tadi. Okey, jadi cara dia kita tekan create. Okey, dia ada dua. Okey, assignment ataupun quiz. Okey, assignment ni kita nak hantar tugasan lah kepada murid. Quiz ni kita nak buat quiz. Quiz ni dia kalau kita pakai quiz, dia akan pakai Microsoft Form. Dia macam Google Form tu lah. Kita hantar quiz online kan. Dia jawab, nanti dia akan submit, automatik keluar berapa betul. Begitulah. Ya. Okey, tapi lah ni saya nak ajak hantar assignment. Okey. Jadi pada assignment ni atas ni kita boleh tulis lah. Okey, soalan Kahoot. Okey, sebatian karbon. Contohnya. Ini tajuk soalan dia lah. Okey. Pada add resource ni, okey, kita klik add resource ni, kita kena masukkan resource dari mana? Okey Jadi kena masukkan link. Okey, klik link ni, kita copy Kahoot kita tadi. Kena copy link Kahoot lah. Okey, contohnya kat sini. Okey, saya buka Kahoot Sekejap Saya login pakai Kahoot saya Ustaz. Okey, login. Hamzah? Okey, jadi lah ni saya dah masuk saya punya Kahoot. Jadi saya tekan discover kat sini, kita cari satu soalan lah. Okey, Kahoot ni kelebihan dia kita boleh pakai soalan orang. Maksudnya kita tak buat kita punya soalan pun tak ada masalah. Kita cari saja. Contohnya saya nak sini sebatian karbon. Okey, saya type sini kita cari tengok ada tak soalan sebatian karbon. Okey, ada nah. Okey. Jangan ambil 40 ni, banyak sangat. Kita ambil 15 soalan. Okey. Jadi dekat sebatian karbon ni, dekat sini, kita tekan button play. Okey. Okey, kita assign. Dia ada teach. Okey. Teach ni kita mengajak dalam kelas secara live. Assign ni kita hantar assignment. Dia akan save learning lah. Okay, jadi kita tekan assignment. Okey. Masukkan dia punya due date dia 14 April. Bagi lama sikit lah. Kemudian dekat sini kita tekan button create. Okey. Bila kita dah tekan saja button create dekat sini, kita boleh hantar assignment pada budak dengan guna team lah. Kalau tekan Microsoft Team ni, automatik dia akan linkkan dengan kita punya Microsoft Team. Maksudnya kita tak payah masuk Microsoft Team pun kita boleh hantar assignment. Kalau ikutkan tadi saya masuk Microsoft Team baru saya hantar assignment kan. Kalau kita buat macam ni, tekan saja Microsoft Team ni pun kita boleh terus hantar assignment. Tapi saya tak mau tunjuk ni lah. Okey, saya nak tunjuk kita hantar melalui Microsoft Team. Okey, jadi saya copy dekat sini challenge link ni kita copy. Kita pergi balik dekat kita punya Microsoft Team ni. Kita pastekan dia punya link. Dia punya ID tadi. Kemudian type sini Kahoot. Okey. Bila kita dah siap ni, tekan saja button attach. Okey, jadi dia akan attach lah nanti pelajar kita. Dia klik link Kahoot ni je, automatik dia terus main. Dia tak payah nak masuk kod-kod, dah tak payah dah. Okey. Kemudian kita tekan add rubric. Okey. Saya cerita sikit apa rubric ni. Okey. Rubric ni, kelebihan dia, kita boleh setkan contohlah. Kita nak budak tu 80% dia dapat A. Jadi kita akan buat kat sini lah. Okey. Pelajar ni, okey. Kriteria dia, okey. Dia akan excellent. Okey. Excellent tu macam mana dia nak excellent? Okey, dia mesti dapat 80. Okey, excellent ni maksudnya dia dapat A ya. Okey. Kita tulis ni A, A. A dia dapat 80.
80% ke atas. Ini contoh-contoh Okey. B. Okey. B kita bagi sini contohnya okey, saya bagi 60 lah. 60%. Okey, ke atas. Okey. Ini C. Ini contoh C saya bagi contohlah 40% ke atas. Okey. Sekejap saya tambah lagi lah. Ni saya bagi ni 50 lah, contohlah 50 saya bagi 50. Okey Okey, yang ni D. D 40%. Okay. Dan saya boleh tambah satu lagi dekat sini. Saya tambah E. Okay. E 40% ke bawah. Okey. Jadi type sini, okey, yang ni adalah rubrik PT3 contohnya. Okey. Kemudian kita tekan attach. Ni contohlah Contoh. Oh ni kata 5 tiba-tiba PT3 pula. Aduh lain pula noh. Patut buat SPM tadi. Tak apa ni kita testing patutnya tadi buat SPM tadi. Okey. Jadi kita tekan assign saja dekat sini. Okey, automatic dia akan hantar kepada murid kita. Okey, jadi kita assign, kita nak hantar ke tingkatan 5 lambda. Kita klik 5 lambda ni, kita tekan next. Oh, sorry. Dah hantar dah. Sorry. Ni dah hantar dah ni. Dia dah assign dah ni, nampak tak? Okey. Jadi bila dia dah assign dekat sini, okey, kita boleh nampak kita punya pelajar kita lah. Oh, sebab tak ada budak lagi, jadi dia tak keluar ni. Nampak tak? Nampak tak ni Dr. Ihsan? Okey Jadi Dr. Ihsan ni statusnya not turn in. Okey, not turn in ni maksudnya dia tak siap lagi. Kalau dia siap, dia akan tulis turn in. Okey. Jadi bila contohnya Dr. Ihsan ni dia dah turn in, dia dah hantar kat saya. Okey, saya boleh letak feedback. Macam ni. Baik ataupun tahniah. Anda telah menjawab dengan betul. Okey. Ini rumah bangla. Ni nampak dia tulis tu. Okey, dah. Jadi bila saya tekan saja return ni, Dr. Ihsan akan dapat, dia punya itulah, saya punya cikgu punya ulasan. Jadi kalau saya nak tengok orang lain punya, saya tekan next ni, kita boleh nampak lagi budak lain punya ulasan. Okey. Jadi mudahlah dekat sini. Jadi kita jangan rumitkan, jangan rumitkan kita punya pelajar. Maksudnya macam ni. Kalau boleh buat benda tu online, kita buat online. Kalau tak boleh buat online, tak apa. Kita bagi macam ni je. Okey, kita minta dia, lah ni kita ada buku kerja. Okey. Kita minta pelajar kita tolong siapkan buku kerja. Okey. Jadi bila dia dah siap buku kerja, kita minta dia ambil gambar. Dia ambil gambar, tangkap gambar, dia masuk dalam assignment ni, dia hantar dekat kita guna assignment. Okey. Jadi bila dah dapat assignment ni, kita boleh ambil gambar tu, kita boleh conteng lah, kita boleh write. Write mana betul, mana salah. Lepas tu nanti kita send balik. Jadi budak tu dia boleh nampak, dia boleh tengok balik. Dia boleh tengok berapa betul, berapa salah, dan dekat situ dia ada kita punya komen lah. Okey. Jadi dia akan jadi macam ni nantilah. Untuk pelajar yang kita dah gradekan dia akan jadi macam ni. Okey. Student view dia akan nampak macam ni. Okey. Dan kelebihan Microsoft Teams ni, yang menarik dekat sini, ni saya tunjuk. Dia ada sistem grading. Dia dah ada grade. Okey. Tujuan grade ni sangat sesuai untuk PBD. PBD pentadbiran berasaskan bilik darjah tu. PBD, pentadbiran bilik darjah. Okey, jadi untuk PBD, contohnya kat bawah ni ada nama pelajar kita yang lain. Dia akan penuh lah kat sini. Daripada atas ni sampai bawah ni. Dan setiap latihan yang kita bagi pada murid,
dia akan tanda dekat sini. Jadi cikgu-cikgu kita ni dia masalah dia adalah bila dia buat benda tu dia tak record kan dekat sini. Jadi dia dah tak ingat dah. Bila hujung tahun orang minta markah. Lepas tu dia tak boleh nak tunjuk bukti markah dia sebab dia tak ada benda ni. Jadi bila dah ada benda macam ni, kita nak nilai pelajar tu mudah sebab dia dah grade kan. Setiap aktiviti kita buat dengan budak tu, dia akan ada aktiviti dekat sini. Jadi kita nampak tu lebih mudah, lebih senang. Okay. Dan kita boleh export by Excel. Klik saja export Excel ni, dia akan tukar ke Excel. Jadi kita boleh download dan kita boleh tengoklah. Okay. Setakat tu okey tak? Okey. 2.55. Betul. 2 digit. Macam mana? Apa? So okey Kak tak dengar apa benda? Tak pasal mute ke? Tak mute. Kak Zaya tak dengar lah suara. Tak berapa jelas lah yang hantar assignment tu. Macam mana cara nak hantar assignment? Tak berapa jelas tadi. Okey, tak apa, saya tunjuk sekali lagi nah. Okey. Perlahan sikit boleh tak? Perlahan sikit. Sebab saya tunggu. Tapi tak perlu risau sebab benda ni kita record. Oh, okey. So nanti habis pada ni nanti ulang balik, tengok balik. Okey. Boleh pause. So tak perlu risau. Okey. Boleh lah. Nah. Okay. So nanti saya rasa tak perlu ulang kot. Nanti tengok video balik kan. Okey. Okey. Lepas tu dekat sini. Okey, kelebihan lagi yang ada pada Microsoft Teams ni, okey, kita mudah untuk kita nak share bahan dengan murid. Okey, macam mana kita nak share bahan? Okey, nampak tak dekat atas ni dia ada button file. Ada file ni. Okey. Jadi dekat file ni saya boleh share bahan saya dengan murid. Contohlah saya minta murid saya buat. Okey. Jadi kat sini kita klik new ni, kita klik pada PowerPoint. Kita bagi nama kat sini PBL. Pentadbiran bilik darjah. PBL. Sorry, project based learning PBL, project based learning, salah pula dah. Okey, kita bagi satu project based learning. Okey. Jadi project based learning ni kita boleh bagi murid tu ikut kumpulan. Okey, kita dah bagi kumpulan. Kumpulan 1 siapa, kumpulan 2 siapa, kumpulan 3 siapa. Jadi apa yang kita minta adalah setiap kumpulan dia kena buat pada dia punya slide ni. Maksudnya slide 1 untuk kumpulan 1, slide 2 ni untuk kumpulan 2. Jadi murid-murid kita ni boleh collaborate secara online. Okey. Doktor cuba doktor masuk boleh tak doktor? Masuk mana? Masuk dalam team ni. Okey. 5 lambda. Ada tak? 5 lambda. Okey, team 5 lambda. STEM. Saya yang ada dengan saya ni STEM. Ada STEM saja. Sebab saya kan bukan yang tak guna ID cikgu kan. So tak boleh masuk yang kelasnya. Tak apa jap. Saya ambil STEM kat sini, tak apa. Saya rasa saya salah add doktor kot. Saya add account Heartland. Oh. Tak apa. Okey Jadi dekat sini pun boleh kita buat juga. Okey. Tak apa, kita buat baru dah. Okey, jadi kat sini saya tekan file ni. Okey, saya tekan dekat sini PowerPoint, saya buat sini PBL Okey, kita createkan satu PBL. Okey, doktor cuba masuk dekat file tu, ada tak PBL? Kat file Okey, file. Ni STEM PPTX ni. Bukan STEM, dia ada situ dia tulis PBL. PBL dekat file. Dekat file. Tak nampak lagi. Sepatutnya ada. Okey, doktor P dekat ni, dekat STEM kan?
Stem. Oh, okay. P dekat stem. P dekat stem, general kan? General, stem, P dekat file. Oh. General. Stem. Ya, Ada okay. Stem Okay. file. Tapi dia ada stem PPTX saja. Sepatutnya dia ada file PBS. Sebab saya dah baru createkan PBL punya file. Nampak lagi. Kalau saya share saya punya ni, Aman boleh tengok. Okay. Okay, sekejap saya stop presenting. Okay. Saya kena share screen Cuba share screen, nanti saya minta control je. Dah share dah kan? Dah share dah kan? Okay, dah share dah. Saya request control je. Nanti doktor accept je, allow je. Okay. Okay, ni allow. Okay, saya dah allow. Okay, dah allow. Okay dah allow Okay, kelebihan Microsoft Teams ni, saya boleh control PC Dr. Ehsan ni dari jarak jauh lah. Okay contohnya kat sini ni, ni saya tengah control Dr. Ehsan punya PC ni. Okay, saya pergi dekat team. Okay, dekat general. Okay, kat sini kita pergi dekat file lah. Ada yang tu je. Dia ni couldn't load your file. Sebab apa Tak sure. Dia tak update yang latest punya ni. Betul lah. Ya, dia ada refresh tak? Retry. Mungkin ni kot, sign in ni kot. Doktor kena sign in balik. Mungkin. Oh. Mungkin lah. Cuba doktor masuk Okay. password. Okay, sign in. Alamak. Tolong tutup ni. Okay, saya sign in balik Okay. Okay, kita try retry balik. Okay, dah. Kan? Tadi Sebab tu kita tak sign in tadi. Yalah, tadi saya pergi sign in dekat saya punya telefon, saya nak try. So dia terkeluar daripada sini lah kot agaknya. Apa ni? Umar di sana kat sana. Okey okey, jadi bila doktor klik pada PBL ni, kan? Okey. Okey, doktor akan kita boleh collaborate sama-sama lah. Jadi bila saya buka dekat saya punya Microsoft Teams, okey, saya akan boleh type juga. Jadi dia akan collaboration lah. Okay, contoh saya klik pada stop control kan. Okay, doktor type doktor punya kat situ. Cuba doktor type nama doktor kat atas tu. Kat sini Okay. Okay. Jadi saya akan type dekat muka surat yang kedua. Saya tengah buka. Ada dua kerja tu. Ada dua. Okey, nampak tak? Ini. Okey, nampak kan? Okey. Jadi benda ni akan berlaku secara serentak lah. Maksudnya saya boleh collaborate dengan doktor. Maksudnya sekarang ni collaboration bukan hanya kita kena depan-depan. Kita juga boleh bercollaborate secara online macam ni. Jadi mudahlah.
Jadi apa yang biasa kita buat adalah biasa saya buat macam ni lah, saya pakai PowerPoint ni je. Okay, saya bagi PowerPoint, kita bagi tugasan kepada murid. Okey, contohnya tugasan dia. Okey, kita minta pelajar kita cari maklumat. Okey, contoh macam saya kena cari maklumat tentang contohnya saya ambil kitaran air. Okey, jadi saya klik pada insert. Okey. Saya klik pada image, saya ambil Bing picture. Okey. Kelebihan Microsoft PowerPoint ni, kita boleh cari gambar secara online saja. Okey, contoh macam ni. Saya ambil kitaran air ni. Saya klik pada kitaran air, nampak tak? Lah ni dia dah ada kitaran air. Jadi saya klik saja dekat sini. Automatic benda tu dah ada kat situ, ya. Okey. Jadi mudah. Okey. Ya, saya ambil macam nilah, lawa sikit. Okey. Okey. Alright. Jadi kan sebenarnya apa yang kita nak budak kita buat? Kita nak budak kita dia akan present. Okey. Cuba doktor besarkan full screen. Besarkan apa? Full screen PowerPoint. Oh, full screen. Okey. Control lah kan dari sini kan? Ya. Okey dah. Alright. Okey. Jadi dekat sini. Okey, ini adalah kitaran air. Okey, jadi macam mana kitaran air berlaku? Okey, kitaran air berlaku kita ambil daripada atas. Okey, kita ada awan, ya. Awan ini bila lama-lama dia berat, dia akan turun sebagai hujan. Okey, jadi proses ini kita panggil sebagai proses kondensasi, di mana gas bertukar kepada cecair. Okey. Bila cecair ini turun sebagai hujan, dia akan turun ke bukit ni. Okey, jadi dia akan turun melalui air sungai, jadi air terjun mengalir air sungai, dia akan terus masuk ke dalam air laut. Okey. Dekat air laut ini, apa yang jadi bila cuaca panas, okey, cecair dalam air ini akan naik semula ke awan melalui satu proses kita panggil sebagai proses pendidihan. Proses penguapan, ya. Okey. Jadi untuk proses penguapan ni, proses pendidihan lah. Pendidihan. Pendidihan ni maksudnya cecair dia akan bertukar kepada wap ataupun gas. Okey. Jadi dia akan naik semula ke awan. Okey. Jadi dekat sini apa yang saya nak terangkan adalah pelajar kita dia boleh explain macam mana kitaran air ini berlaku hanya dengan menggunakan Microsoft Teams secara remote learning. Jadi sekarang ni pembelajaran kita adalah secara berpusatkan murid. Sebab budak kita cari bahan sendiri, budak kita explain sendiri, budak kita boleh collaborate, budak kita boleh ada creativity, thinking skill, semua ada dekat sini. Cuma sekarang ni kita nak ajar pelajar kita macam mana nak buat. Itu je. Jadi mudah. Macam mana memasukkan gambar ni tadi? Gambar ni mudah aja. Kita pergi Dr. Ihsan pergi ke saya boleh control okey. Contohnya saya pergi slide Dr. Ihsan. Okey, Dr. Ihsan cuba tekan insert. Okey, picture. Okey, Bing picture. Okey, type. Okey, contohnya Dr. Ihsan nak cerita tentang polimer. Okey, type cerita polimer. Okey, tekan button search. Okey, Dr. Ihsan buang Creative Commons tu. Okey, Creative Commons tu dia hak cipta. Jadi kalau ada Creative Commons tu dia ada hak cipta lah. Tapi kalau kita jangan cari tekan hak cipta. Kalau ada hak cipta dia terhad sikit gambar dia. Kalau kita antik Creative Commons ni, kita boleh pakai banyak lagi gambar. Okey, cuba doktor cari salah satu gambar tentang polimer. Polimer. Ni atas ni boleh ni? Boleh. So, insert. Dekat insert. Betul. Dekat belah kanan ni doktor boleh pilih dia punya template. Pilih ni besar.
Okay. Lepas tu kita minta budak kita explain lah. Apa yang dia faham tentang polimer. Jadi mudah. Sebab saya dah tengok cikgu kita ni, dia susah payah dia tulis dekat apa nama kita panggil? Kat majung paper, dia bentang, dia kata tak payah sebenarnya. Boleh nak buat tapi kalau hari-hari pakai majung paper, penat jugalah nak beli majung paper. Jadi paling senang kita pakai ni je. Ya. Macam mana tu? Ya, yalah, dengan syarat budak boleh akses lah kan. Takut nanti Ya, budak betul. tak boleh akses lah. Betul. Nanti kalau tak boleh akses jadi isu pula ni. Masuk video boleh tak? Masuk video. Boleh. Tekan insert. Kalau tak silap saya YouTube pun boleh masuk. Macam ni. Insert. Ni video online ni. Oh. Masukkan URL lah. Cari video dekat YouTube, pastekan dekat situ. Balik. Dah. Okay. Okey, dapat Okay. Okey. Okey, dan bahan dalam PowerPoint ni kita tak perlu save sebab bila kita buat collaboration online, dia auto save. Jadi bila kita nak keluar ni, kita pergi dekat close ni, kita tekan close saja. Itu saja. Itu mudah. Okey. Contohnya kalau ada pelajar kita dia nak tanya soalan. Okey. Dia boleh pergi kat bawah doktor pergi dekat ni conversation bawah ni. Ya. Dah, Ifah ingat dia bila dah ni kena apa 3 nombor lah. Ifah tahu sini. Apa kan tak clear lah. Suara dia putih-putih. Habis dah. Siapa yang cakap tadi? Hijau. Okey. Oh, dia punya internet tak ngam. Tak okey kot. Tak dengar. Tak dengar lah. Bagusnya kalau kita pakai headphone lebih clear sikit. Ya. Kena pakai earphone kan, cucuk dekat handphone kan. Clear sikit. Okey doktor, lah ni saya nak ajak macam mana kita nak communicate. Okey. Ini cara dia. Doktor pergi kat bawah ni, tekan start conversation ni. Oh, start conversation. Okey. Doktor tanya soalan kat situ. Dekat mana? Sini. Oh, sini lah. Cuba type soalan. Jawab ni kena atas. Start conversation. Okey. Doktor tulis kan? Semua faham ke kan? Okey. Jadi dekat sini, saya boleh pergi dekat saya punya Microsoft Team. Okey. Saya boleh reply balik doktor, apa yang doktor tulis tu, saya boleh reply balik. Ya. Okey, contohnya saya klik pada sini, bawah ni. Okey. Saya type ni. Faham cikgu. Sekejap. Tak dah. Okey, faham cikgu. Okey, nampak. Okey. Doktor ni nampak dah? Okey, dan dekat sini saya boleh like doktor punya post. Oh. Dan kelebihan satu lagi yang ada dalam Microsoft Teams ni, dia ada satu fungsi untuk kita bagi phrase tau. Phrase ni maksudnya kita nak ucap dia tahniah ke apa ke, boleh tau. Ni. Phrase. Send praise to people. Okey, contohnya saya nak tulis ni awesome. Okey. Jadi saya type sini nama dia Ihsan.
Send. Okey, Doktor nampak tak? Ya. Ya, macam-macam lagi lah benda yang kita boleh create dari sini. Jadi benda-benda ni agak menarik jugalah kalau budak-budak dia buat kan. Dekat atas seronok lah. Okey. Saya rasa saya kena ajar satu lagi itulah. Tapi itulah tak boleh nak tunjuk sebab bila saya ni je dia akan hilang. Macam mana nak tunjuk ni Ya. Sekarang ni Aman nak share your screen ke macam mana? Saya Bagi saya share punya screen. Okey, saya nak tekan kat mana ni? Dekat bawah tu dia ada ni. Mana? Saya boleh share. Cuba tengok. Kat mana tu nanti? Oh ni sini kan? Sana. Okey. Saya nak share. Okey, saya nak tunjuk. Okey, macam mana kita nak share link dengan murid kita. Okey Jadi contohlah. Okey, contoh kita dah buat Meet Now tadi kan. Okey. Jadi bila kita Meet Now dia akan paparan dia macam ni tau. Okey, jadi lah ni kita nak bagi link. Sebab senang kalau pakai link ni mudah sikit budak nak join. Jadi cara dia kita pergi dekat sini nampak ada show participant. Nampak tak? Okey, klik pada show participant. Kita pergi dekat kanan ni, dia ada copy join info. Nampak tak? Okey. Kemudian, jangan paste dekat WhatsApp Telegram lagi. Nanti dia tak keluar. Kita pastekan dekat sini dulu. Okey. Kita pastekan dekat general. Dekat sini. Okey. Dia akan keluar macam ni. Barulah kita klik kanan, kita copy, kita hantar kepada murid kita punya WhatsApp ataupun Telegram. Okey, dekat situ dapat tak? Doktor dapat tak, Doktor? Sekejap tu check. Ulang boleh tak? Ulang balik dah. Okey, boleh. Sana. Saya tunjuk sekali lagi. Okey. Okey, macam mana kita nak dapat link untuk pelajar kita join. Okey, cara dia kat sini. Okey, ni kalau boleh screenshot ke apa boleh tengok sini lah. Okey, kita tekan show participant. Okey. Okey. Dia ada dekat bawah ni. Dekat bawah ni dia ada show participant. Dekat bawah ni nah. Ada 3 titik, dia ada share screen. Belah kanan ni, dia ada belah kanan sekali. Sebelum butang merah tu dia ada show participant. Okey. Jadi dekat show participant ni, kita klik belah kanan atas ni, dia akan ada senarai nama siapa yang dah join. Dan atas ni dia tulis invite someone. Okey. Dekat sebelah invite someone ni dia ada copy link. Copy join info. Jadi dekat sini kita klik pada copy join info, tapi tak boleh paste dekat budak lagi, nanti dia tak nampak. Okey. Kita pergi balik dekat kita punya team ni, Microsoft Team. Okey, dekat stem ni. Okey, kita pergi dekat bawah ni. Kita akan pastekan dia. Kita copy, kita pastekan dekat sini. Okay, jadi dia akan keluar dekat sini macam ni. Jadi join meeting ni lah kita akan copy, klik kanan, copy, kemudian kita akan pastekan kepada murid kita punya WhatsApp ataupun dia punya Telegram. Nanti dia klik saja link tu, dia akan terus masuk. Jadi mudah. Okey, kenapa kita perlu dapatkan join Microsoft Team meeting ni? Okey. Dia macam ni. Ada case budak kita lupa ID. Lupa password. Jadi dia tak boleh nak join kalau tak sepatutnya dia kena join team. Maksudnya dia kena login. Tapi lah ni dia tak boleh nak login sebab dia tak tahu password ataupun dia tak ingat password. Jadi kita bagilah link. Jadi dengan link ni dia boleh join kita hanya dengan menggunakan guest saja. Tak perlulah dia login. Jadi kita nak jumpa dengan murid kita. Jadi mudah. Okey. Dekat situ okey tak? Okey. Boleh dah. Dia benda ni kena try. Dia tak try tak jadi. Nanti cuba explore lah. Nanti kita akan nanti dah habis meeting ni.
Dr. Ehsan akan bagi video tau. Sebab Ya. video ni dia akan masuk dalam stream. Okey, nanti video ni boleh download. Download nanti share lah nanti. Boleh tengok balik. Step by step macam mana cara kita nak create team. Okey, dia yang penting lah ni yang kita kena belajar. Okey, macam mana nak create team. Okey. Macam mana nak invite murid. Okey. Macam mana nak buat meeting. Ya. Lepas tu macam mana nak buat assignment. 4 ni yang paling penting. Ya. Yep. Yang penting, yang pertama buat team. Okey, dan bila kita dah buat team, buat kelas kita, dah ada kelas, okey, barulah kita boleh invite pelajar. Okey, dah lepas invite pelajar ni, barulah nanti kita boleh buat meeting online. Okey, dah berjaya buat meeting online, barulah buat assignment bagi kepada murid. Ya. Belajar 4 ni dah cukup dah dulu. Tanya assignment tak payah lagi pun tak apa. Yang penting meeting online dulu. Belajar buat meeting online. Dah berjaya buat belajar guna meeting online, lepas tu baru boleh teruskan dengan hantar assignment. Buat step by step dululah. Mungkin minggu ni belajar meeting online dulu. Lepas dah berjaya buat meeting online tu, budak-budak dah ramai masuk, baru kita hantar assignment. Itu je lah. Okey doktor, boleh dah? Okey. Jadi saya rasa untuk sesi perkongsian ilmu sampai sini lah. Doktor on lah. Tu nak ambil gambar ni. Okey. Memang ambil gambar. Okey. Alright. Okey dah. Saya nak saya nak Stop sharing lah. stop sharing. Okey. Okey, dah nampak dah? Okey. Tinggal 3 je. Tinggal Saya punya. Saya kat bawah tinggal. Ya. Takut buat dengan budak jadi macam ni. Budak biasanya dia nak suruh on video tu payah sikit, dia malu. Man, macam mana kita nak tunjuk video dan gambar partisipan ni dia susun dalam bentuk sama semua. Macam saya ni, Aman punya besar, betul belah kanan ni 3 orang. So macam mana kita nak bagi dia dalam bentuk kita susun dia semua sama saja. Semua 3 tak boleh. Dia bila 3 orang dia akan jadi macam ni. Jadi bila 3 orang dia akan susun siapa nombor 1 host, dia akan paling besar. Hal lain tu dia akan jadi kecil. Tapi kalau kita nak kita nak tengok seorang saja, kita tekan pin. Pi kat nama dia ada 3 titik. Contohnya semua pi kat Dr. Ehsan ni kan. Pi kat Dr. Ehsan, tekan 3 titik tu sebelah nama Dr. Ehsan, tekan button pin. Nanti Dr. Ehsan akan gambar besar. Dia seorang je besar. Sebab kita dah pin. Kalau nak ada 2 orang, kita pi kat nama seorang lagi. Contohnya cikgu Kak Zahiyah ni, saya klik Kak Zahiyah, saya tekan pin. Jadi Kak Zahiyah dengan Dr. Ehsan ni dia sebelah-sebelah. Kalau kita nak contohnya Kak Fariha masuk sebelah, kita pin Kak Fariha, nanti Kak Fariha akan duduk kat bawah dia. Dia maksimum yang ada dekat skrin tu 4 orang saja maksimum. Dia tak boleh lebih. Jadi hal lain tu akan duduk kat bawah. Sebab takkan 4-4 duduk bercakap sama-sama kan. Itu je lah. Alright. So banyak lah. Aman. Terima kasih banyak. Boleh doktor. So macam mana? Farihan dengan Zahia okey? Kena try Sekejap saya tangkap gambar sekali lagi dah. Okey. Ready? Semua tengok kamera tau. 1, 2, 3. Sekejap ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Alright. Okey dah. Dah ambil gambar dah. Special ni malam ni sebab Aman special. buat khusus untuk kita ni. Ramai orang duk tunggu bila nak buat kat orang lain ni. Itulah Walid saya tak ajak ni. Alright, okey doktor. So terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Rahman. Okey boleh. Alright, okey bye. Assalamualaikum. Okey bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.